السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آمين يا أرحم الراحمين. Yang berusaha Cik Basri kita selaku pengurusi surah At-Taqwa, Fadil Ustaz Hashim, Fadil Ustaz Hidayat, yang bahagia guru saya Profesor Dr. Muhammad Mustafa, muslimin, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pengumuman memaklumkan ruang ataupun peluang kembali beribadah ataupun pengimarahan masjid kepada muslimat. Saya ingat buka tabir dia ada muslimat ataupun muslimin dekat belakang. Baik, yang pertamanya saya makamkan ribuan terima kasih dan juga memohon kemaafan kerana patutnya kuliah yang dijadualkan semalam tidak dapat saya penuhi, memandangkan saya tak ada di Kuantan semalam. Dan Alhamdulillah Allah izinkan untuk kita bertemu pada pagi ini untuk kita menghargai antara pemberian, limpah pemberian dan kurniaan dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan kita ini. Antaranya adalah nikmat masa. Dan masa ini adalah suatu tempoh, ruang yang Allah Subhanahu Wa Taala bukakan untuk kita menikmati kehidupan. Dan kehidupan itu bukanlah tanpa tujuan, ataupun apabila ditanya kepada manusia, sebagaimana yang dirakamkan dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala di hujung surah Al-Mu'minun, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kamu wahai manusia menyangka bahawa kehidupan yang Allah berikan kepada kamu ini adalah suatu yang main-main, suatu yang tak ada tujuan, sia-sia, abasa. Wa annakum ilaina la turja'un. Sedangkan yang pastinya selepas daripada tempoh kehidupan yang menjadi ujian itu adalah pertemuan kamu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk apa tujuan pertemuan itu? Yang pertama, untuk dibentangkan dan dibalasi ataupun diganjari berapa sebenarnya keupayaan kita yang telah beramal sepanjang tempoh percubaan dalam kehidupan di dunia itu, untuk kita melihat berapakah hasil dividen amal tersebut, pulangan kita. Yang kedua, pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat yang saya bacakan ini, wa annakum ilaina la turja'un, memberikan gambaran bahawa itulah kehidupan yang kekal. Tidak ada pengulangan kehidupan di dunia yang sebelumnya. Sebaliknya, bagi sesiapa yang berjaya
dalam hitungan amalnya dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, diredai amal-amalnya, maka dia dilepaskan daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia antara golongan yang jaya. Begitulah sebaliknya. Namun yang menarik untuk kita renungkan dalam tajuk erti memberi dalam kehidupan kita ini, erti hidup pada memberi, kebaikan dan keburukan walaupun suatu yang berbeza, yang disepadani dengan kebenaran dan ilmu yang ataupun hidayah yang menyuluh amal perbuatan kita itu, sama ada kita berupaya untuk melakukan kebaikan ataupun kita tewas dengan keinginan dalaman kita, akhirnya kita melakukan keburukan. Namun kebaikan dan keburukan itu ketika manusia melakukannya, ia bukanlah suatu tempoh yang panjang. Contohnya, kita datang ke surau pagi ni, antara nak tunggu iqamah tu ataupun selepas daripada solat subuh tadi, kita pun masukkan sesuatu pemberian ataupun sumbangan kita ke dalam tabung yang tersedia itu. Apakah kita mengambil masa yang lama untuk kita memasukkan pemberian itu ke dalam tabung tersebut? Makan masa seminit ke? Tak sampai. Mungkin berkira-kira not mana yang nak masuk tu, itu mungkin lama. Tapi dah sampai dekat lubang tabung tu, nak masuk tak lama. Maka kebaikan yang kita buat tu tak lama. Begitu juga keburukan. Keburukan yang seseorang buat ketika mana dia tewas dan juga menuruti kehendak nafsunya, sebagaimana Allah SWT telah mengingatkan kepada kita, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Ayat ini pernah jadi isu yang salah diterjemahkan oleh Dr. Syafi'i. Jadi saya tak pasti bagaimana perundingan beliau dengan pihak Syarif. Saya harap-harapnya ada pembetulan yang dapat dilakukan. Ya. Allah menjelaskan bahawa bagaimana manusia menjadikan nafsunya, bertuhankan nafsunya. Maksudnya, walaupun dia telah berikrar bahawa Allah itu maha besar, tetapi apabila ada sesuatu lain yang mengatasi kebesaran Allah SWT itu, ini satu analogi bahawa dia bertuhankan keinginan. Bukan nak menyatakan bahawa Tuhan itu ada banyak, tetapi bagaimana manusia yang telah tergelincir daripada hakikat ketuhanan yang sebenar. Jadi, ketika mana manusia melakukan keburukan, keburukan tersebut juga tidak mengambil masa yang lama. Hanya sekadar apabila nafsu telah dilempiaskan, maka keinginan tadi tamat. Lama ke? Tak lama. Tak lama. Kalau dia mengambil sesuatu yang bukan haknya, tak lama pun. Tetapi di antara kebaikan dan keburukan yang tak lama dilakukan itu, menyebabkan dia balik ke akhirat dalam tempoh yang lama. Barulah kita faham apabila Allah SWT menjelaskan bahawa siapa yang beramal dengan amal yang saleh sama ada di kalangan lelaki dan perempuan, maka dia tidak akan dizalimi, bahkan dia akan dikurniakan dengan syurga yang kekal abadi. Apa maksud kekal? Dia melakukan amal yang seketika di dunia, tetapi amal yang seketika itu membawa dia kekal dalam kebaikan. Dia melakukan keburukan yang seketika, menyebabkan keburukan yang seketika itu menyebabkan dia kekal dalam kebinasaan. Jadi renung-renungkan, berbaloikah kita membuat keburukan? Tak berbaloi. Tak berbaloi. Tapi melakukan kebaikan dengan balasan yang kekal, sangat berbaloi. Maka kita nak sama-sama menghayati tajuk yang begitu besar untuk kita fahami dan selami dalam nafas dan kupasan yang baru. Jadi saya ingat satu ungkapan yang saya dah sebutkan sebelum ni, tapi saya jumpa ungkapan ni dalam bahasa Inggeris. Menarik. Saya rasa mungkin inilah nama orang yang mengungkapkan kata-kata ini, Sir Winston Churchill. Kalau tak silap sebutlah. Kemudian nak sebut macam mana? Tak apalah Yang penting apa dia sebutkan. We make a living by what we get. We make a life by what we give. Saya rasa kata-kata ini sangat mendalam dan sangat bertepatan dengan kuduah dan uswah yang telah ditauladankan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita memperolehi ataupun kita membina kehidupan kita
kita membina hidup kita adalah melalui apa yang kita perolehi. Tetapi kita membina kehidupan kita adalah melalui apa yang kita beri. Ya? Keperluan hidup seperti makan, pakaian, tempat tinggal, keperluan biologi kita, keperluan rohani kita, sebagaimana ilmu, keimanan. Tetapi untuk membina kehidupan, bukan hanya sekadar hidup. Sebab kita hidup tadi, kita dah perlukan keperluan-keperluan yang membantu untuk kelangsungan hidup kita. Tapi kita bukan saja nak hidup, kita nak membina kehidupan. Sebab tu ada perbezaan di antara house dan home. Kita bukan hanya nak membina rumah, tetapi kita nak membina rumah tangga. Walaupun rumah kita sudah ada tangga, tapi kalau rumah tu besar macam mana pun, tetapi ia tidak disertai dengan keperluan membina rumah tangga itu, rumah tangga yang luas pun akan jadi sempit. Rumah yang luas pun akan rasa sempit. Jadi, untuk kita fahami dalam hal ini, kita bukan hanya sekadar memerlukan apa yang kita cari, tetapi untuk kita membina kebahagiaan itu adalah melalui apa yang kita beri. Sebab tu, dalam hukum berkasih sayang, dia ada golden rule dia. Apa disiplin dia, ataupun apa panduan dia? Nabi SAW bersabda, man la yarham la yurham. So, man la yarham la yarham, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak mengasihi, maka dia tidak akan dikasihi. Maknanya, disiplin ataupun panduan kepada nak mendapatkan kasih sayang itu adalah dengan memberi. Tetapi ramai orang yang menginginkan kasih sayang, tapi dia bakhil untuk memberi. Dia hanya menanti. Dia hanya menunggu bila dia nak dapat penghargaan, bila dia nak dapat pujian, bila dia nak dapat sanjungan. Tapi dalam masa yang sama, dia terlupa untuk dia memberi terlebih dahulu. Jadi rupa-rupanya dalam Islam telah ada panduan dan mekanisme untuk menjadi seseorang mukmin khususnya ataupun individu yang berjaya melalui sifat memberi. Ia telah ditunjukkan dalam banyak contoh, terutamanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu, kalau kita lihat hadis ni sebenarnya seringkali diulang dan diperingatkan dalam bulan Ramadan. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga diberikan julukan ataupun gelaran sebagai Rihum Mursalah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih pemurah dan dermawan daripada angin yang bertiup ketika bertemu dengan Jibril alaihissalam. Sayyidina Jibril, malaikat Jibril menceritakan tentang kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pemurah dah. Dalam satu hadis menjelaskan bahawa Nabi SAW sebenarnya baginda bukan seorang pemimpin yang tidak berharta. Dalam arti kata miskin. Kerana memang kita sering menjelaskan bahawa dalam rumah Nabi, dalam bilik Nabi itu sendiri sudah kecil ruangnya. Tak ada apa-apa pun yang bernilai sebagaimana dalam bilik rumah kita. Tetapi tidak bererti bahawa Nabi tidak memiliki harta. Kalau ikut ghanimah, kalau ikut alfai, kalau ikut pembahagian harta khusus kepada Nabi SAW, ada peruntukan yang khusus dalam agama Allah SWT, agama Islam. Dan itu satu bahagian. Itu belum kira lagi bagaimana kedermawanan para sahabat membantu Nabi SAW. Tetapi Nabi SAW dalam hadis dijelaskan bahawa baginda memperolehi satu pemberian, baginda kandanglah. Nabi ada 2 ketul jongkong emas, sahabat datang minta bantuan, Nabi bagi 1 jongkong emas. Datang sahabat lain yang miskin, Nabi bagi 1 lagi. Nabi tidak pernah akan mengekalkan pemilikan harta sehingga hari esok. Yang ini kita memang sangat sukar untuk mencontohi baginda. Sebab kita rasa kita masih ada keperluan hidup kita. Tapi bagaimana seorang pemimpin yang kita kata tak ada tandingan. Sebab itu sehingga hari ini, daripada insan pertama Adam alaihissalam sehinggalah umat yang terakhir lahir sebelum kiamat nanti,
kita tidak akan temui seorang pun yang namanya paling banyak disebut, sirah hidupnya paling banyak ditulis, pengikutnya semakin bertambah, melainkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita takkan temui selain daripada itu. Kebanyakan pemimpin setelah kematiannya, maka pengikutnya sudah semakin berkurang. Tak ada followers pun. Yang mungkin hanya tinggal budi baiknya. Tapi baginda Rasulullah SAW walaupun hampir 1500 tahun kewafatan baginda, tetapi umat baginda semakin tambah. Yang beriman kepada baginda semakin ramai. Nama baginda semakin banyak disebut. Bahkan dalam solat Nabi SAW antara nama yang disebut bersama Nabi Ibrahim AS. Adakah pemimpin lain yang lebih hebat yang telah menunjukkan akhlak lebih baik sehingga Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir." Sesungguhnya pada diri Nabi SAW itu terdapat tauladan yang baik. Allah tidak tegaskan sesiapa yang lain, tetapi Allah suruh kita melihat Nabi SAW. Tak dapat lihat wajah baginda, kita dapat lihat catatan hidup baginda yang sampai hari ini masih diterbitkan lagi bagaimana keindahan hidup. Jadi rugi orang mukmin kalau melihat contoh tauladan itu dari sisi yang lain. Kerana pada sisi Nabi SAW itu telah ada satu contoh yang sangat perfect. Bukan kita kata menolak tauladan yang lain, tetapi contoh kebaikan itu ada pada Nabi SAW. Jadi bila sebut dalam hadis ni, baginda SAW sangat pemurah, lebih-lebih lagi bulan Ramadan. Lebih-lebih lagi bulan Ramadan. Diumpamakan sebagai rihum mursalah, seperti angin kencang. Bagaimana Nabi memberi dalam bulan Ramadan tu, macam angin kencang. Jadi kita boleh bayanglah. Ya, sangat dermawannya baginda Nabi SAW. Bahkan kalau kita lihat 4 daripada sifat wajib yang ada pada Rasul, salah satu daripadanya adalah tabligh, sidq, amanah, tabligh, fatanah. Tabligh dengan maksud menyampaikan. Menyampaikan itu juga datang dengan maksud memberi. Memberi perhatian, memberi kasih sayang, memberi bimbingan. Bahkan kalau kita lihat dari beberapa sisi, antara yang terbesar yang pernah Nabi beri adalah kemaafan. Dalam Fathul Makkah, pembukaan Mekah, Nabi SAW, anak kelahiran Mekah, diusir keluar daripada tanah kelahiran. Bukan sahaja itu, orang beriman yang minoriti yang ikut Nabi hijrah, rumahnya bila balik Fathul Mekah, satu apa tak ada. Semua dah clear, tinggal rangka rumah. Yang lain semua telah dijual oleh orang-orang musyrikin Mekah. Collect barang-barang dalam rumah tu pergi jual. Pergi gadai. Jadi sepatutnya Nabi SAW boleh kembali membuka Fathul Mekah, kota Mekah tu dengan pertumpahan darah. Nabi nak masuk sebelumnya dalam peristiwa haji, dihalang. Nabi balik. Sayyidina Umar kata, mana boleh, kita masuk. Nabi kata, kita balik. Nampak? Tapi rupa-rupanya Fathul Mekah dibuka dengan kemaafan. Ya Allah, luar biasa. Luar biasa. Jadi siapa sahaja yang menghayati sirah perjalanan hidup Nabi SAW, bukan hanya bakal menitiskan air mata keinsafan, tetapi dirinya akan sentiasa bermotivasi. Ini luar biasa. Satu. Yang kedua, hatta saat sakaratul maut, Nabi SAW masih memberi apa? Memberi peringatan. Apa peringatannya? As-salah. As-salah. Betul? Nabi tanya, dah salat belum? Nabi pingsan banyak kali lah oleh kerana demam yang terlalu tinggi kepanasannya. Aisyah ambil air dalam bejana bekas. Orang kampung kata uras kat kepala. Betul lah Tuan Haji saya? Maksudnya usap di kepala Nabi SAW.
Dalam riwayat sirah menjelaskan bagaimana panasnya demam Nabi SAW saat sakaratul maut tadi. Aisyah ambil air, letak kat kepala Nabi, air tadi kering terus. Punya panas. Tapi Nabi sebelum pengsan kali berikutnya setelah mana Nabi sempat tanya lagi, dah salat belum? Uish. Nabi sempat lagi memberi tanda kasih Nabi kepada kita. Jadi sifat tabligh antara sifat yang kita boleh jelaskan dalam konteks memberi, dan contoh terbaik dalam pemberian itu adalah dari sudut kemanusiaan adalah Nabi SAW. Dan sebenarnya kita terlupa dan tak berapa perasan dalam 5 ayat pertama surah Al-Baqarah, setelah mana Allah menjelaskan dan menegaskan bahawa Al-Kitab, iaitu Al-Quran, adalah lembaran yang mengandungi kalam Allah yang sedikit pun tidak terdapat padanya keraguan. Dan ciri-ciri ataupun nilai daripada kalam Allah SWT tadi di dalam Al-Quran, dalam Al-Kitab tersebut adalah bersifat huda, petunjuk. Khusus kepada siapa yang boleh menerima petunjuk ini, yang boleh mengamalkan petunjuk ini. Dan bukan sahaja menerima, bukan sahaja mengamal, tetapi menghargai petunjuk itu. Siapa? Al-Muttaqun, iaitu orang-orang yang bertakwa. Dan ciri-ciri ketakwaan ini telah pun diusahakan untuk meraihnya daripada antaranya amalan berpuasa yang lalu. Namun apabila disebutkan ciri-ciri orang bertakwa dalam ayat terawal surah Al-Baqarah ini, yang pertama, allazina yu'minuna bil ghaib, kemuncak kepada kekuatan yang menyebabkan seseorang itu mampu menerima segala yang ditanzilkan, yang diwahyukan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama sekali adalah belief system, sistem keimanan. Tak ada sistem keimanan ataupun gugur salah satu daripada 6 bahagian keimanan tu, seseorang itu tidak akan berdaya untuk menjunjung titah perintah Allah SWT. Percayalah. Kalau ada hujah mengatakan saya memang beriman dengan Tuhan, tapi saya tak yakin dengan Rasul. Misalnya lah, bukan saya lah, saya bagi contoh. Rasul ni, dengan bahasa yang lebih jelek lagi, Rasul ni hanya penyampai je. Penyampai tu kira hormat lagi. Dia sebut pula perkataan postman. Saya pernah jumpa G25. Sekarang bukan 25 dah lebih 25 dah. Kumpulan ni dah makin besar. Dia kata, apa you nak hargai Rasul buat apa? Rasul ni postman ni. Postman ni orang yang bawa. Patutnya benda yang dibawa tu, itu yang penting. Orang tu tak apa. Pula dah. Jadi tak guna sebenarnya kita berhujah dengan orang begini. Ada cara lain sebenarnya untuk kita membetulkannya. Kalau kita hujah, memang dia nak menang saja. Tetapi apa yang kita nak sebut di sini, 6 bahagian daripada rukun iman, kalau salah satu daripadanya tidak terpasak dengan kukuh di antara keimanan kepada Allah sehinggalah kepada qada dan qadar, seseorang itu tidak akan mampu untuk melaksanakan secara konsisten rukun Islam. Daripada syahadah sampai haji. Itu yang wajib. Belum masuk yang sunat lagi. Jadi tak mustahil kadang-kadang jumpa dalam identiti cardnya Muslim, puasa tapi tak solat, solat tapi tak puasa, solat puasa dah tak zakat pula. Jadi kita kena kembali untuk melihat bagaimana keteguhan dalam pembinaan rukun iman. Sebab tu Nabi SAW ditanya oleh Jibril dalam hadis Jibril yang Jibril datang bertemu dengan Nabi yang pakai jubah putih tu. Persoalan pertama yang Jibril tanya apa? Mal iman. Baru Jibril tanya apa itu Islam? Apa itu ihsan? Bila kiamat? Tapi persoalan yang pertama Jibril tanya kepada Rasulullah SAW adalah iman. Jadi soalnya dalam 5 ayat Al-Baqarah ini yang kita tak perasan. Yang pertama, keimanan itu adalah puncak kepada segala kekuatan untuk beramal. Yang akhirnya amalan tadi membawa seseorang itu kepada nilai takwa. Satu. Yang kedua, selepas daripada keimanan kepada yang gaib, barulah seseorang itu dapat mendirikan solat. Sebab
Bila ditanya oleh orang yang belum beriman, dia kata, kamu solat ni, kamu sembah apa? Apa nak jawab? Kalau agama lain, ritual itu nampak kepada apa penyembahannya. Saya 2 minggu, bila? Bulan lepas, 3 minggu lepas. Lepas kuliah subuh, saya balik saya terus ke Kota Baru tu. Saya singgah ke kampung Siam, Tuan Jiwan. Dekat Bacok. Yang ada patung besar tu. Depan ada naga. Besar betul patung tu. Rasanya macam tinggi batu kisnya patungnya. Ada satu lagi yang baring tu. Itu bukan kat Bacok, tu kat tempat lain. Kan? Jadi ritual tu ada objek. Tapi orang beriman, itu orang beriman, kita tidak menyembah objek. Kita menyembah dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dalam surah Quraisy kita baca falyabudu rabbaha dan baik. Kita tak sembah rumah tu. Jadi kalau ada hujah kata orang Islam pun sembah Kaabah, tak sembah Kaabah. Ayat tadi yang kita baca tu falyabudu rabbaha dan baik. Kita mengabdikan diri beribadah kepada Tuhan empunya Kaabah itu. Bukan kita sembah Kaabah. Jadi kita tidak sembah objek. Jadi kekuatan untuk melaksanakan ibadah, solat, ketundukan tadi, yang kita cerita sebelum ni, tidak ada satu posisi pun dalam kehidupan yang meletakkan bahagian kepala dan dahi kita lebih rendah, melainkan dalam solat. Ada ke tak semena-mena orang tak dalam solat, dia tak letak kepala di atas lantai? Maksudnya dia bersujud. Baring tidur tu memang sama level di antara semua bahagian anggota kita. Tapi meletakkan kepala lebih rendah daripada punggung kita tak berlaku melainkan dalam keadaan sujud. Dan kekuatan daripada mana solat itu? Gaib. Beriman kepada yang gaib. Jadi kalau cerita COVID-19 yang gaib itu pun orang takut. Ini ada kluster baru kan? Nampak ramai dah pakai mask. Itu ramai dah buka. Pakai balik. Sampai satu surau tutup. Benda yang tak nampak. Tapi tak nampak itu tidak menafikan keberadaannya. Jadi kalau COVID-19 yang tak nampak itu pun ditakuti, dikhawatiri dan diyakini boleh memberi mudarat, apakah puncak kepada kegaiban yakni Allah Azza wa Jalla itu tidak diimani? Jadi sebenarnya COVID-19 ni sepatutnya memberikan sentuhan nurani untuk seseorang itu sedar bahawa Allah SWT itu maha agung, maha segalanya. Makhluk yang diciptakan itu yang kita tak nampak pun kita rasa takut dan kita sangat berharap kepada satu perlindungan. Apakah manusia tidak mahu lagi dan tidak sedar perlindungan yang teragung itu hanya datang daripada Allah Azza wa Jalla, puncak kepada segala kegaiban. Dan yang ketiga, setelah mana beriman yang gaib, mendirikan solat, yang komplement dalam daily rutin adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. 3 agenda utama rutin. Saya cakap rutin bukan main-main, bukan sekali-sekala. Rutin. Beriman kepada yang gaib ni konsisten sampai hari kiamat, sampai nafas akhir kita. Sebab kita tak melihat Allah SWT. Yang kedua, mendirikan solat. Sampai Nabi SAW sakaratul maut, Nabi masih sebut salat. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Daripada rezeki yang Allah limpahkan itu, bagaimana kamu membelanjakannya? Maknanya mengeluarkan, sama ada sesuatu yang bersifat wajib maupun yang bersifat sunat, maka itu adalah agenda harian, agenda yang sentiasa terus berlaku untuk kehidupan seorang muttaqun, mukmin yang bertakwa, tanpa kita sedar. Jadi bila tahu agenda ni, maknanya bila kita nak menyampaikan sesuatu sumbangan dan tabung ke pada individu yang susah ke, pada yang memerlukan ke, kita tidak akan rasa takut ke. Kalau beri ni ada agak-agaknya bila agaknya Allah nak ganti balik ni. Tuan Juan, saya sampaikan tajuk ni
minggu sudah. Kebetulan Datuk Fahmi Rajab. Fahmi ada. Kebetulan dia datang. Datuk Fahmi Rajab ni, saya bukan nak cerita tentang harta dia. Saya nak cerita tentang karakter dia. So, siapa yang pernah kenal dia, sudah pasti mengenali bagaimana sifat cepat marahnya beliau. Ni beliau sendiri sebut dengan saya dan beliau sendiri bagi keizinan untuk saya cerita pengalaman. Dia kata tuan-tuan, dia kata masa dalam perkhidmatan lagi, 35 tahun dalam kerajaan, yang pertama beliau ni memang tak pernah ambil cuti. Tak pernah ambil MC. Sakit pun, kalau demam sekali-sekala pun, dia datang kerja tak. Ini manusia pelik saya jumpa. Kita tak demam pun kalau boleh kita nak MC. Ya? Ini, tuan-tuan tahu, beliau nak pergi haji pukul 3 petang, nak pergi haji, pukul 7.30 pagi dah ada kat ofis. Hari yang nak pergi haji, masih masuk ofis. Balik haji, sampai sini pagi, petang masuk ofis. Tuan-tuan ada jumpa orang macam ni? Jarang. Saya jarang jumpa. Tapi bila saya dengar daripada mulut beliau sendiri, saya kata, ini memang orang kuat kerja. Luar biasa tuan-tuan. Jadi ceritanya, sesiapa yang pernah duduk di bawah pentadbiran beliau, terutamanya ketika mana jadi ketua pengarah JPJ dulu, masa mesyuarat bersama dengan pengarah-pengarah negeri, dihidangkan dengan pinggan polistrik. Beliau marah. Beliau lempar pinggan. Tak ada pinggan lain ke? Jadi nak ceritanya, dari sudut beliau ni sangat perfectionist lah. Tak boleh sesuatu yang nampak macam sambil lewa. Lebih-lebih lagi bab masa. Pertemuan pertama saya dengan beliau, masa Qiyamul Lail, rasanya masa saya UKM dulu. Masa pertemuan pertama saya tu, saya kena marah dengan beliau tuan. Yang pertama, masjid Sungai Bercala, Hidayah Sungai Bercala tu, dia punya dom dia besar. Jadi bila setting sound system dia tak betul, dia punya echo dia terlalu suara tu tak dengar. Dia dah jadi bergema yang terlalu sangat. Jadi dia jerit, dia kata, dia cakap apa ni? Saya bagi penerangan sulung Qiyamul Lail, dia tak faham, dia tak dengar sebab benda tu bergema kan. Dengan misal sekali lepas solat subuh, dia minta maaf kepada saya. Dia kata, Ustaz, minta maaf banyak-banyak. Saya memang macam ni kata. Akhirnya saya tahu bagaimana disiplin masa beliau. Beliau datang sebelum azan subuh. Kalau azan subuh 5.45 ataupun pukul 6, paling lewat beliau datang setengah jam sebelum subuh. Dan kebetulan pintu masjid sliding door tu tak buka lagi, ada grill. Dia ambil batu, dia baling rumah imam tu kan. Dia kata, aku datang masjid, nak masuk masjid, pintu masjid tak buka lagi. Saya nak bagi tengok-tengok orang yang jaga masa. Lepas dia hadir kuliah, habis saja waktu 7.30, kau tak berhenti, sama ada beliau akan marah atau beliau akan balik. Dia kata, saya ada banyak benda lain yang saya nak kena buat. Bukan kuliah sahaja, adalah ibadah. Hidup kita juga ibadah. Saya dengar kata-kata tu, saya terkejut tuan. Jadi bila jumpa pada saya dalam kuliah ni, dia kata, Ustaz, ramai orang yang memiliki tetapi tidak ada kekuatan untuk memberi. Terpukul ke saya? Dia kata, ramai orang yang Allah berikan pemilikan, limpah kurniaan harta, tetapi dia tidak mempunyai kekuatan untuk dia memberi. Sebab itu kekuatan untuk memberi ni kena minta pada Allah SWT. Saya nak cerita tu tadi, tapi cerita tentang karakter beliau. Jadi tuan-tuan, kalau jumpa orang yang sebegini, yang positif tu ambil. Yang mungkin terkurang tu, doa dengan beliau. Jadi ada banyak cara untuk mendekati orang macam ni. Kalau kita mendekati dengan kekerasan, memang kita takkan boleh masuk. Jadi kita kena dekati dengan kelembutan. Sebab tu Nabi SAW sendiri mendekati para sahabat dengan kaedah yang berbeza. Jadi saya cerita ni bukan untuk mengaibkan seseorang, tapi cerita untuk mengambil pelajaran daripada kebaikan yang boleh kita ambil pelajaran. Jadi elemen ataupun soal memberi sebenarnya adalah dalam perkara yang telah ditekankan oleh Allah SWT dalam gandingan beriman kepada yang gaib, kemudian dirikan solat,
dan kemudian melazimi memberi sama ada dari sudut nafkah yang wajib maupun nafkah yang sunat. Dia nampak ada orang dah kemas jadah, dia kata, Ustaz tak berhenti 7.30 dia nak balik ikut Datuk Fahmi. Tak apalah tu kan. Saya pun nak berhenti dia ni. Okey, tak saya gurau dan nak habis insya-Allah. Jadi, kerja rumah yang saya bagi itu dah cari belum? Saya tanya itu kan. Apakah nama ataupun istilah biologi yang menjelaskan bahawa hidup ini adalah tempoh persaingan. Hidup ini adalah pertandingan. Hidup ini adalah perlombaan. Dan bagi menjelaskan dan mengukuhkan pernyataan saya itu, saya memberikan gambaran persaingan manusia ini telah bermula dari alam benih lagi. Yang terpancar itu berjuta jumlahnya, dan yang berjuta itu akan saling bersaing siapa yang paling kuat dan paling cepat sampai ke benih seorang ibu. Dan dah sampai ke benih seorang ibu tu pun walaupun dah banyak yang bertumpu di situ, masih memerlukan persaingan kekuatan di antara benih itu. Siapa yang di dalam rahmat Allah yang akan menembusi untuk persejawaan. Apa nama proses ini? Kau dah tak ingat dah baru pagi ni teringat? Kau tak ingat tak apalah. Ataupun kalau belum cari tak apalah. Saya tolong carikan dan saya tolong bagi tahu. Nama proses ini, proses persaingan ini dipanggil survival of the fittest. Maknanya saya nak jelaskan di sini bahawa kehidupan ini adalah satu peluang untuk kita melakukan sebanyak mungkin kebaikan. Fahamilah ayat yang kita telah jelaskan ini dalam konteks yang lebih luas dan lebih murni, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menguji siapa di antara kalian yang dapat melakukan amal yang terbaik. Bukan bermaksud Allah tidak menilai kuantiti amal, tetapi Allah hanya melihat kualiti amal. Tetapi saya nak jelaskan di sini bahawa kualiti amal itu tidak akan dapat dicapai tanpa kuantiti yang berganda. Apa tanda seseorang itu beramal soleh? Apa tanda seseorang itu konsisten istiqamah dalam amalannya? Dia tetap melakukan amal itu berulang kali. Jadi kalau kita hanya menterjemah ayat ini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tak melihat amal yang banyak, tapi cukuplah amal yang sikit, tapi amal yang sikit itu kualiti, pada kita rugi. Sebab bila berlaku sesuatu, kita akan menyalahkan pihak lain. Nah, ini Yahudi lah punya kerja ni. Betul lah kerja dia. Tapi dia buat tu tak benda yang tak betul, tapi dia buat betul-betul, akhirnya dia dapat kejayaan. Maka benarlah kata Sayyidina Umar, kebatilan yang dirancang, yang terancang itu akan dapat mengalahkan kebenaran yang tidak dirancang. Maknanya secara hukum sunnatullah, hukum alam, walaupun benda tu tak betul, kalau dibuat betul-betul, maka dia akan jadi betul lah. Dia akan dapat berjaya, bukan nilainya betul. Dia betul. Lebih-lebih lagi kalau perkara yang betul dibuat betul-betul, memang confirm betul. Biasa yang suka cerita betul-betul ni Ustaz Datuk Zawawi lah. Dalam motivasi dia memang dia selalu ulang-ulang benda tu. Jadi sebagai penutup, saya nak jelaskan satu hadis dalam tempoh 5 minit ni. Kita lihat dalam Riyadhus Shalihin terjemahan ni. Saya belum hantar lagi versi PDF ni. Saya kata nak kongsi tu kan. InsyaAllah, sesiapa yang melihat dan mendengar hadis ini akan mendapat inspirasi yang baik untuk terus beramal. Pada pertemuan 2 minggu yang lalu, saya telah bacakan hadis yang ke-542. Dalam kitab asal ni, hadis ni pada bilangan yang ke-546. Jadi dalam terjemahan ni biasanya ada ayat-ayat Al-Quran yang dikurangkan, tidak disertakan. Jadi bilangan hadis ni jadi semakin singkat lah. Okey, walau bagaimanapun hadisnya benar. Dalam pertemuan lalu saya telah menjelaskan bahawa tidak dibolehkan perasaan hasad ataupun cemburu, melainkan pada dua keadaan. Namun
dalam syarah hadis ini, perasaan cemburu dan iri hati ini ia tidak disebut sebagai hasad. Walaupun dikatakan bahawa hanya yang dibenarkan itu iri hati dalam dua bentuk. Yang pertama, kepada seorang lelaki, kepada seseorang hamba Allah yang diberikan limpah harta, lalu hartanya itu digunakan pada kebaikan. Maka kita melihat kebaikan individu ini, kita rasa iri hati untuk mencontohi kebaikannya. Satu. Yang kedua, kepada yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka ilmu tadi dimanfaatkan kepada manusia. Kita rasa cemburu terhadap ilmu yang disampaikan itu, bukan untuk menghilangkan. Maka cemburu dalam hadis ini ia tidak disebut hasad. Dalam bahasa Arab disebut sebagai ghibtah. Dalam bahasa Inggeris disebut sebagai envy. Envy bukan hasad untuk memusnahkan nikmat itu, tetapi rasa cemburu untuk sama-sama berusaha akhirnya dia dapat melakukan kebaikan sebagaimana kebaikan yang dilihat. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk kepada kuliah kita pagi ini, lihat kepada hadis yang masih lagi diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dalam teks asal hadis ini, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya bahawa wa anhu qala, daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bertanya kepada sahabat. Ni dengar baik-baik untuk diri saya yang lebih dekat apabila menyampaikan hadis ini. Ayyukum malu warithihi ahabbu ilaihi min malihi. Nabi tanya, sahabat tengah duduk dengan Nabi macam mana dalam majlis kita ni, Nabi tanya, wahai para sahabatku, ada tak siapa di antara kalian yang harta orang lain lebih disayang daripada harta dia? Soalan Nabi ni memang luar biasa lah soalan ni. Jadi sahabat jawab apa tuan-tuan? Ma minna ahadun illa maluhu ahabbu ilaihi. Ya Rasulullah, manalah ada harta orang lain lah pula yang kita lebih suka? Maksudnya begini, kita ada harta, orang lain pun ada harta, tapi kita tak sayang harta kita, kita sayang harta orang. Tak mungkin. Sudah pasti kita lebih menghargai apa yang kita usahakan. Itu maksudnya hadis ni. Soalnya kalau kita simpan harta kita, kita belanja harta orang, itu seronok. Tapi bukan itu maksud hadis ni. Nabi tanya, ada tak orang tak sayang kepunyaannya, dia sayang orang lain punya? Tak, kita sayang kita punya. Kalau boleh kita tak nak belanja. Jadi tuan-tuan tahu apa yang Nabi tanya tuan-tuan dalam hadis ni? Yang dimaksudkan dengan harta kamu, biasanya perkataan harta itu diukur melalui pemilikan. Betul tak? Dalam Forbes, senarai multi billionaire di dunia, menyenaraikan nama-nama individu tadi dengan pemilikan, nilai pemilikan, berapa bilion dia ada. Okay? Tapi jelas Rasul SAW pemilikan itu bukan diukur daripada figure yang ada. Tapi Nabi SAW sebut apa? Fa imma lahu ma qaddama wa ma luwarithihi ma akhar. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faham tak hadis ni? Nabi SAW kata, maksud sebenar kepada harta kamu yang kamu kata kamu sayang tadi, mana ada harta orang lain yang kami sayang semua? Harta kita lah yang kita sayang. Nabi kata maksud harta kamu yang sebenar dari definisi agama bukan apa yang kamu miliki. Dengar baik. Fa imma lahu, kata Nabi SAW, adapun harta kamu adalah apa yang telah kamu kirimkan ke akhirat. Fa imma lahu ma qaddama, sesungguhnya hartanya sendiri ialah apa yang telah terdahulu digunakan. Maknanya yang kita telah infak, yang kita telah nafkah sama ada wajib ataupun sunat dari yang dah tak ada, yang kita dah keluarkan tu, sama ada kita keluarkan itu untuk tujuan yang wajib ataupun tujuan yang sunat, yang itulah sebenarnya harta kita yang kita telah deposit untuk akaun akhirat. Nabi kata itu bahagian kamu. Yang tinggal dalam akaun, baju yang masih bergantung dalam plastik dalam almari, pinggan mangkuk yang ibu-ibu belum guna tu, nanti sampai ke isteri kita, yang beli dah 10 tahun tak guna lagi, bukan kita punya.
Siapa punya? Warithihi, kata Nabi SAW. Kaum kerabat kamu yang punya. Kenapa? Belum tentu mereka guna dengan baik. Kalau mereka berebut, tak nyanyi kamu dalam kubur. Jadi apa yang kita rasa kita nampak macam kurang yang kita dah belanja tu, rupa-rupanya itu kita punya. Balik kan? Jadi nak buat kebaikan, jangan fikir banyak kali. Sebab buat kebaikan tu tak lama, tapi kesannya dalam syurga Allah lama dan abadi. Luar biasa hadis. Ya? Jadi mudah-mudahan dapat sama-sama kita beramal. Sebab tu Nabi mentakrifkan rezeki. Kalau dari sudut makanan, apa yang telah kamu makan. Dah masuk dalam perut. Setiap orang pasti ada pengalaman, makanan dah hidang. Atau makanan dah pegang. Tapi belum masuk mulut lagi dah jatuh. Pernah tak? Oh, perut, air liur pun dah meleleh. Dah rasa betul nak makan. Dah lah benda tu tinggal satu. Jatuh pula. Kalau jatuh tu dekat atas meja ke jatuh dalam pinggan, boleh kutip lagi. Sambil-sambil basuh benda yang satu tu dekat sinki. Sinki tu pula ada tong sampah. Jatuh lah sampah pula. Nak makan tak? Ya, tu tak makan dah. Kita tengok je benda tu. Dalam hati terkilan. Nabi kata yang dimaksudkan dengan rezeki apa yang telah kamu makan. Pakaian apa yang telah kamu pakai hingga lusuh. Jadi baju-baju baru yang dah beli masa dalam servis dulu tak pernah pakai sampai hari ni, bagilah kau lain. Bagi pada anak kita, bagi pada kaum keluarga kita. Selagi mereka pakai, selagi itulah kita dapat amal pahala yang jariah mengalir hingga ke akhirat. Saya tengok ada emas kedua tu orang infak. Lagi orang pakai, lagi tu dapat pahala tuan. Ya? Jadi insya-Allah kita lebarkan pemahaman bahawa dalam hadis ini nafaqah bukan hanya pemberian dari sudut material, tetapi ia termasuk dalam ekspertis yang kita akan baca hadis ini pada 2 minggu ke depan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. 7.30 saya berhenti Kau kita fahami Allahu a'lam. Yang baik itu datang dari Allah SWT, yang kurang itu datang dari kelemahan diri saya sendiri. Wassallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.